Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Nazri selaku tenaga pengajar kepada subjek GMGM 3053 pengurusan latihan dalam organisasi. Pada tugasan kali ini, saya dan rakan-rakan kumpulan saya akan membentangkan isu berkaitan dengan TVET dan pembangunan kemahiran, isu dan cabaran semasa pandemik COVID-19. Sebelum memulakan pembentangan kami, izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya yang lain. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Mumin, metrik number 260656, dan kawan-kawan ahli kumpulan saya Doni Ondu Anjun 265331, Gary bin Kunggu 260934, dan Nurhayati binti Mardin 260777. Untuk slide seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu Encik Doni Ondu Anjun. Salam sejahtera. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, Doni Ondu Anjun, nombor metrik 265331. Saya akan membahaskan dalam slide pengenalan iaitu apa itu TVET. TVET adalah Technical dan Vocational Education dan Training. TVET dan pembangunan kemahiran berdepan dengan pelbagai cabaran terutamanya semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Hal ini kerana TVET dan pembangunan kemahiran merupakan pembelajaran yang melibatkan aktiviti fizikal dan ianya adalah sesuatu yang mencabar jika diajar secara dalam talian, online learning. Ada dua cabaran TVET dan sektor kemahiran. Cabaran pertama ialah perubahan dalam pengendalian latihan. Dalam perubahan dalam pengendalian latihan ini, corak pembelajaran yang berubah iaitu dengan menerusi platform seperti Google Meet, Webex dan aplikasi-aplikasi lain menjadikan komunikasi antara pekerja, pelajar dan jurulatih adalah terhad. Jurulatih juga tidak dapat melakukan demonstrasi dan ianya membataskan kemahiran yang ingin disampaikan. Cabaran kedua adalah penstrukturan semula aktiviti agar selari dengan SOP yang digariskan oleh kerajaan. Penjarakan sosial dan juga hak pekerja yang datang di sesuatu organisasi akan merancatkan perkembangan sektor latihan. Hal ini kerana latihan yang dilakukan akan memakan masa yang lama jika perkara yang sama perlu dilakukan dan diterangkan tetapi pada masa atau hari yang berbeza. COVID-19 yang melanda negara bukan saja mengancam nyawa rakyat, malah ekonomi negara juga turut terjejas. Inisiatif kerajaan dalam menghentikan penularan penyakit adalah mengetatkan SOP dan sekatan perjalanan sebenarnya menyebabkan premis-premis terjejas terpaksa ditutup dan ramai pekerja diberhentikan. Hal ini akan menyebabkan kes pengangguran negara semakin meningkat dan akan menjejaskan kesihatan mental para pekerja. Dan kita sambung ke slide seterusnya. Dalam slide ini ialah perkembangan dan trend semasa organisasi. Peranan latihan dan pembangunan adalah penting dalam semua organisasi untuk memastikan organisasi tersebut sentiasa berdaya saing dan mempunyai tenaga kerja yang mahir. Arus komponenan masa kini sewajarnya digunakan sebaik mungkin untuk melihat cara yang lebih mudah dan relevan untuk menyediakan pekerja dalam pekerjaan sebenar. Latihan yang memakan masa bertahun-tahun mungkin tidak menjamin kualiti pelatih jika input yang diberikan adalah tidak relevan pada masa kini. Untuk membolehkan pembelajaran berlaku dengan pantas tetapi tetap mementingkan kualiti, organisasi harus memberi kepada kandungan dan bukan lagi metode dan beralih daripada output kepada input. Tajuk seterusnya iaitu isu post-pandemic, di mana isu post-pandemic ini terdapat 3 isu, iaitu isu yang pertama iaitu isu kadar pengangguran, isu yang kedua isu norma baru, dan isu yang ketiga jurang pendapatan. Di sini saya akan terangkan ketiga-tiga isu ini. Okey, isu yang pertama iaitu kadar pengangguran. Pekerjaan adalah satu medium untuk memperolehi ganjaran untuk memastikan kelangsungan hidup dalam bentuk hubungan timba balas. Tenaga kerja pula menjadi nadi yang menggerakkan sumber dan sistem
dalam sesebuah organisasi itu. Namun pengangguran dalam negara dilihat meningkat lebih-lebih lagi apabila negara berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Peningkatan pengangguran ini juga dilihat adalah satu petanda bahawa ekonomi negara juga mulai merosot dan merundum. Pengangguran dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara penawaran dengan permintaan tenaga kerja, seperti yang dinyatakan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa pada tahun 2020, di mana ia menyatakan bahawa pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan wujudnya langkah-langkah sekatan yang ketat yang memberi kesan terhadap ekonomi global, termasuklah peningkatan pengangguran di seluruh dunia. Dan isu yang kedua iaitu isu norma baru, di mana dalam era pandemik yang mana penularan wabak merebak melalui sentuhan langsung dan penyebaran cecair, maka penjarakan fizikal dan sosial dikekalkan dan dikenali sebagai norma baru. Penggunaan susunan kerja yang fleksibel seperti work from home yang tidak pernah dilakukan terpaksa diwujudkan untuk menyekat penularan wabak yang akhirnya akan membahayakan individu dan masyarakat sekelilingnya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2020, sebanyak 35.5% pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat wabak ini, dan manakala terdapat juga golongan pekerja yang dikekalkan dalam organisasi tetapi mengalami pengurangan gaji, iaitu isu jurang pendapatan. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan setiap rakyat Malaysia berada dalam fasa sekatan perjalanan, kecuali beberapa jenis pekerjaan dalam sektor kritikal. Keadaan ini akan mewujudkan jurang pendapatan dominan di Malaysia, iaitu di antara B40, M40 dan T20. Kumpulan B40 adalah kumpulan pekerja yang paling ramai berdepan dengan masalah diberhentikan kerja. Dan tajuk seterusnya iaitu teori model kebolehdapatan kerja. Indikator seperti daya saing, kebolehan, nilai, kelulusan, kecakapan, kepakaran dan kemahiran adalah antara faktor dan ciri utama dalam menentukan seseorang mendapat pekerjaan dalam pasaran tenaga kerja, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Rahim Rashid 2006. Oleh sebab itu, dua bentuk rangka teori telah digabungkan jalin agar sesuai dengan pemahaman elemen nilai dan kemahiran yang diperlukan dalam situasi pengangguran yang berlaku semasa pandemik COVID-19 ini berlaku. Iaitu pertama, model Suruhanjaya Pencapaian Kemahiran Berkeperluan atau dikenali sebagai model Secretary Commission on Achieving Necessary Skill (SCAN). Dan yang kedua, teori jangkaan nilai ataupun lebih dikenali sebagai Expectancy Value Theory (EVT). Terima kasih Saudara Gary. Yang seterusnya adalah model Suruhanjaya Pencapaian Kemahiran Berkeperluan ataupun model Secretary Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS). Model ini dibangunkan pada tahun 1991 dan kemahiran ini digelar Workplace Know-how yang terdiri daripada dua bahagian, iaitu kompetensi di tempat kerja dan kemahiran trust. Kompetensi di tempat kerja pula terbahagi kepada 5 elemen, iaitu pertama, sumber, kedua, kemahiran interpersonal, yang ketiga, maklumat, keempat, sistem, dan yang kelima adalah teknologi. Manakala kemahiran trust pula terbahagi kepada 3, iaitu
kemahiran asas, kemahiran berfikir, dan kemahiran personal. Yang seterusnya adalah teori jangkaan nilai, Expectancy Value Theory, EVT. Model ini diperkenalkan oleh Martin Fishburne pada pertengahan tahun 1970. Teori ini adalah berasaskan kognitif motivasi yang menghubungkan tahap atau kekuatan motivasi individu untuk berusaha mencapai tujuan tertentu berdasarkan jangkaan, nilai intensif dan kekuatan terhadap maklumat yang diinginkan tersebut. Menurut Fader 1992, kekuatan sesuatu maklumat adalah berasal dari nilai manfaat yang akan diperolehi dari maklumat tersebut kerana nilai ini akan berfungsi sebagai kriteria yang menentukan sikap dan tingkah laku individu. Oleh sebab itu, gabung jalin kedua teori tersebut adalah relevan digunakan apabila membincangkan tentang isu penggunaan di Malaysia. Kesepaduan dalam gabungan ini adalah signifikan dalam menghasilkan pelan mengatasi kadar pengangguran yang akan meningkatkan disebabkan penyakit COVID-19. Okey, slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Silakan. Hasil dan perbincangan. Federasi Kebangsaan Pekerja Belia Malaysia (FKPB) menyatakan bahawa majikan memerlukan tenaga kerja mahir bagi memenuhi permintaan industri selepas COVID-19 mengubah lanskap pekerjaan. Selain itu, tenaga kerja yang remarkable dengan situasi COVID-19 adalah penting. Elemen kualiti daya saing kebolehan seseorang adalah antara faktor utama bagi mendapatkan pekerjaan dalam pasaran kerja yang kompetitif. Terdapat beberapa inisiatif kebolehdapatan kerja bagi mengatasi post-pandemik. Yang pertama, inisiatif kerajaan membantu sektor pekerjaan dan ekonomi negara, dan yang kedua, kemahiran teknologi dan pelaksanaan program kerjaya. Kesimpulannya, impak dari wabak COVID-19 telah memberi kesan yang amat mendalam terhadap kerjaya seseorang. Ancaman yang paling ditakuti oleh golongan pekerja apabila pengumuman PKP yang menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan. Hal ini kerana terdapat majikan yang terpaksa mengambil langkah drastik untuk memberhentikan pekerja mereka yang sedia ada demi mengurangkan kos ataupun menjimatkan kos operasi mereka. Walau demikian, kerajaan tetap komited untuk memastikan rakyatnya sentiasa dalam keadaan terjaga. Walaupun pandemik ini memberi kesan kepada sektor ekonomi, namun pihak kerajaan tetap berhempas pulas mencari pelbagai inisiatif bagi membantu rakyat yang terjejas. Sekian, terima kasih.